pukul 10 nanti. Okay, alright. Hai Iman. Assalamualaikum Iman. Iman sihat Akil sihat Akil? Idea sihat je. Alexi sihat? Bahan sedia. Okay. Alright. Sihat sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bermula hari ini, cikgu akan buat soalan-soalan persediaan akhir tahun lah guys. Cikgu cuma belum habis lagi satu bab lagi yang terakhir. Bab yang ke-13. Namun cikgu buat awal-awal lah, takut tak sempat kan. Nanti sambil-sambil tu korang akan belajar kat sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah kita buat juga persediaan ini. Jadi tak adalah ketinggalan sangat. Kan, kalau nak habis semua bab nanti takut dah takut dah lewat dah nak bincang. Okey, jadi ini adalah contohlah soalan akhir tahun nanti. Jadi sebelum tu kita nak biasakan soalan-soalan akhir tahun lah supaya kita biasa nanti. Bila dekat exam, kita pun tahulah nak buat macam mana ya. So, hopefully korang semua dah photostat. Ada kat depan. So, kita nak mula dari sekarang. Korang dah ready ke ni? Boleh ke kita mulakan ni? Boleh Okey, kalau dah mula kita akan start dengan nombor 1. Okey, nombor 1, rajah di atas menunjukkan satu jujukan nombor. Cari nilai P dan nilai R. Cari nilai P dan nilai R. Okey, agak-agaknya apakah jawapannya? Nilai P dan nilai R. Okey, cikgu bagi masa sikit. Korang boleh kira. Asyik kata C. Macam mana Asyik tahu C Asyik? Nak buat macam mana? Apa beza dua ni? Berapa perlu ditambah atau ditolak? Tolak 85. Okey, dapat apa Cik? 80 tolaklah 67 dapat apa? 13 kan? Maksudnya setiap ni kena tolak dengan 13. Tolak dengan 13. Maka sini dapatlah 54. Sini dapatlah. Kalau sini kena tambah lah. Sebab dia terbalik kan? Kena tambah 13 dapat 93. Okey, Syed betul. Tahniah betul. Jawapan Syed tu betul C. Okey, lagi. Kita masuk soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan satu set nombor. Hitungkan nilai X tambah nilai Y. Hitungkan nilai X tambah nilai Y. Okey, mulakan. Okey, kawan-kawan lain? Kawan-kawan lain boleh faham tak? Nilai X tambah nilai Y. Macam tadi jugalah Asyik cari dulu X, cari dulu Y. Asyik tengoklah bezanya berapa bezanya. 16 dengan 8 ni tolak 8, betul tak? Ini pun tolaklah 8. Tolak 8 ke bahagi 2? Tolak 8 tak boleh, bahagi boleh kot. 16 bahagi 2. Ini pun kena bahagi 2. 8 bahagi 2 berapa dapat? 8 bahagi 2 dapat? 4. Okey, 64 bagi 2? 3.
32. 32. Jadi X tambah Y 32 tambah dengan 4. Dapatlah 36. 36. Okey, boleh faham tak, Cik? Boleh. Okey, itulah penting kita buat latihan soalan ya supaya kita biasa. Okey, yang ketiga, permudahkan. Okey, kalau bentuk soalan macam ni, cikgu cadangkan korang tinggal dahulu. Kenapa perlu tinggal dulu? Sebab soalannya panjang untuk diselesaikan. Jadi nak jimatkan masa, cikgu cadangkan korang tinggal dululah. Boleh tukar operasi, boleh. Tapi untuk hari ni, cikgu akan buatkan juga supaya korang tahu. Okey. So, mula-mula apa nak buat? Ini bahagi. So, kita akan jadikan dia dalam bentuk darab. Okey, kalau darab buat apa? Yang belakang ni kita kena tukar tempat dengan atas tu. Kita terbalikkan dia lah. Yang atas duduk bawah. Okey, boleh? Nombor sebelah tukar tempat. Okey. Okey, seterusnya nak buat apa lagi ni? Peninggan. Sebab itu soalan macam ni cikgu cadangkan korang tinggal dulu. Kalau untuk yang sebenar nanti tinggal. Buat kemudian. Nampak soalan macam ni kuat buat kemudian sebab dia makan masa sikit. Okey, lepas tu dapat seterusnya apa yang perlu kita buat? Kalau boleh kita factorizekan dia. Factorizekan dia. Cuba keluarkan apa yang sama. Dekat sini kita keluarkan X. Maka tinggal X tolak 3. Yang bawah keluar sifir 8. Yang tinggal 8X tolak 1. Okey. Asyik okey asyik. Boleh terima tak? Okey, ini guna kalkulator. Ingat lagi ke guna kalkulator? Itu korang kena guna kalkulator. Boleh. Okey, yang bawah ni kita keluarkan sifir 4 dan X. Yang tinggal X tolak 3. Macam mana sampai sini? Guna kalkulator tu masih ingat tak? Ke dah lupa dah? Asyik ingat lagi ke guna kalkulator? Tak. Allahu Akbar. Asyik pun dah lupa lah pula. Macam mana asyik dah lupa asyik? Okey. Kalau ada 3 nombor macam ni ya. Ada X kuasa 2. Ada X sahaja. Ada nombor. Okey, kalau macam ni kita kena guna kalkulator. Okey. Mula-mula buat apa? Tekan mode. Ni tekan mode. Sehingga jumpa EQN. Dah, ingat lagi tak ni? Ke ada lupa dah? Ingat kan? Okey, EQN ambil nombor 1. Lepas tu tekan apa? Tekan forward. Tekan yang depan ni, forward ni. Kita ambil degree. Degree 2. Yang nombor 2. A. A ni menunjukkan bahawa yang depan ni lah. Yang kita punya nombor 2 tu. Jadi A kita 2. Okey. X jangan masuk, 2 je. Tekan sama dengan. Okey, B. B kita, X ni yang tengah-tengah ni ada 1. Tak ada apa-apa tu 1 lah. 1. Tekan sama dengan. Okey, C tu yang ujung sekali iaitu negatif 1. So, tekan tolak 1. Okey, kita akan dapat 0.5. Tekan bawah, dapat negatif 1. 0.5 ni 1/2 kan?
Jadi X yang pertama adalah 0.5 ataupun cikgu lebih suka buat 1/2 bentuk pecahan. Okay, X yang kedua, tekan bawahnya dapat negatif 1. Okey, boleh. Okey, dalam bracket, ini padamlah supaya tak keliru ya. Dalam bracket kita akan buat 1/2. Okey, kita tengok X yang pertama dulu ya. So, dalam bracket ni kita akan isi X. Okey, untuk yang pertama ni, 2 ni, kita akan letak kat depan. 1 ni letak kat belakang lah. Kalau dia positif, jadikan negatif. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, nampak X negatif, terus buat X positif. Jadi, itu sahaja. Sebab itu soalan ni, cikgu cadangkan, korang buat lambat sikit. Sebab dia perlukan masa, tak berbaloi lah. Dengan masa yang kita ada. Panjang kan jalannya, jadi tak berbaloi. Kalau kita biasa boleh buat. Kita dah selalu buat latihan, senang je bagi kita. Okey, lepas tu nak buat apa? Tengok, mana yang sama kita potong. Contohnya ni. Ni sama dengan ni. Faham tak? Boleh terima? Okey, 2 ni guys. Okey, lepas tu apa lagi yang sama? Yang sama lagi 2 ni. Ni dengan ni. Okey, dapat. Lagi. Apa lagi yang sama? X ni boleh potong dengan X ni. Okey. So, apakah yang tinggal? Yang tinggal dekat atas ni dah hilang, tinggal ni je. Atas ni tinggal ni je. X tambah 1. Bawahnya tinggal 8 darab 4. Dalam 8 4, 3 2. Tada! Jadi yang ini dia makan masa. Jadi bukan tak boleh buat. Cuma dia makan masa jadi lambat. Strategi kita nak jawab soalan yang memerlukan masa yang singkat. Kita nampak jawab soalan tu, kita boleh bayangkan dia punya penyelesaian dia. Kalau kita rasa penyelesaian dia panjang, kita biarkan. Boleh Okey. Now kita nak teruskan. Kita nak masuk soalan keempat. Korang nak salin ke? Apa tu? Betul Asyik. Sebab itulah kena biasakan dari awal. Kita biasakan. Sebab tu penting. Bila kita belajar setiap bab, setiap bab tu kena faham. Satu masalah. Masalah kedua, kita kena biasakan dengan soalan akhir. Sebab kita boleh rancang. Jawapan bentuk mana kita boleh tinggal dulu. Jawapan bentuk mana yang boleh kita buat dulu. Okey, boleh. Ada apa-apa nak tanya tak sampai sini? So far so good. Dah siap ya? Okey, now kita masuk nombor 4. Okey, dia beri 3n tolak 8 bagi 5. Ungkapkan n dalam sebutan m. Okey, maksudnya dia nak tinggalkan n ni sorang-sorang. Nak tinggalkan n sorang-sorang. Okey, cuba pindah-pindahkan. Asyik, apa Asyik soalannya? Apa tu? Tekan 2 kuasa. Tak payah. Kuasa 2 tu untuk X. Tak payah tekan. Tak payah X. Asyik. Kuasa 2 tu milik X. Tak payah. Ya. Tekan yang depan X saja. Kuasa 2 tak payah. Okey. Cuba fokus ni. Pindahkan nak jadikan n seorang-sorang.
Okey, cuba bagi idea kalau awak nak pindahkan apa dulu? Alamak, Asyik baru lupa ke? Masya Allah. Dulu kan Asyik terror ni. Bahagilah pindah dulu. Bahagi pindah dulu jadi Karab. Asyik, dah ingat balik dah? Tu lama sangat tak buat latihan tu, Syik. Jadi 5M. Okey, lepas tu nak pindah apa lagi? Nak pindah apa lagi sekarang? Pindah 8. Macam tu. 8 tu tolak. Pindah jadi tambah. Tinggal 3N. Okey, next. Pindah apa lagi? Nak tinggal N sorang-sorang ni. Pindah 3. Okey, betul. 3 ni darab tau ya. Bila pindah jadi bahagi. Dapatlah N sorang-sorang. Yang ni boleh buat. Yang ni boleh buat Asyik ya. Sebab yang ni senang. Ungkapkan ni senang. Makan masa sekejap sahaja. So, jawapannya adalah D. Okey, kawan-kawan. Macam mana? Iman macam mana, Iman? Iman masih ingat ke? Aidil okey, Aidil? Okey, boleh ingat. Ni bab-bab awal kita belajar. Dia macam slow sikit lah. Tapi janji ingat. Janji boleh buat. Iman okey, Iman tak apa. Kita rasa slow tak apa. Nanti kita ada banyak lagi set ujian macam ni. Ya. Kalau tak buat latihan langsung lagilah lupa. Kita kena buat juga. Kena paksa jugalah otak kita ni. Okey, cikgu move lagi. Asyik boleh cikgu move? Asri okey? Cikgu gerak lagi Okey, Alex pun okey Alex Alright. Okay, kita teruskan lagi soalan yang kelima. Slow-slow tak apa. Janji kita boleh faham. Okay, cikgu beri masa sikit guys. Ungkapkan P. Maksudnya apa? Nak tinggal P sorang-sorang. Kalau ada perkataan ungkapkan ni, bermaksud dia nak tinggalkan huruf tersebut lah. Jadi kat sini dia nak tinggalkan P sorang-sorang. Okay, cikgu bagi masa sikit guys. 1 minit ke? 1 minit setengah macam tu? Betul Asyik. Pindahkan punca kuasa. Betul Asyik? Okay, kita bagi masa kawan-kawan Asyik Biar kawan-kawan dulu buat, boleh tak? Asyik pun buat juga. Dah siap beritahu cikgu apa jawapannya. Okay, betul Asyik. Pindah punca kuasa jadi kuasa. Macam tu lah. Okey, Asyik dah siap? Apa jawapannya? Aidil sikit lagi. Okey. P sorang-sorang. Okey, Asyik kata C. Okey. Cikgu mulakan ya. Okey, bila kita nampak ada P dekat bawah macam ni. So, apa yang perlu buat? Kita buat jalan mudah adalah kita tukar tempat dua ni.
Tukar je tempat 2 tu kalau kat bawah. Jadi 3C bahagi Q kuasa 2. Tukar macam tu. Okey, jadi kita nak tinggalkan P. 5 tu kan darab. Jadi 5 darab bila pindah jadi bahagi. Tada! Dah siap. Okey asyik. Takkanlah 5 dekat atas jadi kat atas juga. Asyik, mestilah dekat bawah. Okey, kalau ada macam ni, kita tukar tempat. Jadi tak payah fikir-fikir. Ni kalau macam ni kan, korang selalu jumpa ni nanti. Jadi jalan kerjanya pendeklah sikit daripada nak buat satu-satu panjang. Okey, dah selesai. Lagi. Nombor 6. Poligon sekata manakah mempunyai 5 paksi simetri? Okey, Asyik kata A. Okey, siapa setuju dengan Asyik ni? A tu pentagon. Pentagon ada berapa sisi? Pentagon ada 5 sisi. 5 sisi macam ni. So, dia kata paksi simetri. Okey, paksi simetri. Kita ada 1. Alamak, tak nanti. 1. Kita ada 2, 3, 4, 5. Ingat, simetri tu kalau kita potong dapat 2 yang sama besar kiri kanan. Boleh. Paksi simetri tu kita potong 2, kita akan dapat sama besar. Boleh. Jadi kat sini kita ada 5 paksi simetri. Betul lah, pentagon ada 5. Kalau hexagon ada 6. Cuba kita buat 6. Kalau 6 dapat berapa? Saja tertera Okey, kalau 6 kita akan dapat 1. Banyak 6. 2. Kita akan dapat 3, 4, 5, 6. 6 juga. Macam tu. Okey, itu namanya paksi simetri. Lagi. Okey, rajah 3 menunjukkan UPE PQR ialah garis lurus. Okey, tak ada apa sangat maklumat. Hitungkan nilai X. Ni nilai X ni. Okey, macam mana nak buat? Tengok betapa lama topik ni kita belajar dah ya. Mungkin ada yang lupa dah ni. Dah lupa asyik kan? Itulah. Masa kita buat bab ni, laju je kita boleh buat. Betul tak? Laju je kita kira. Tapi bila dah tinggal lama, kita akan lupa. Jadi apa-apa bab pun, kalau lama tinggal, kita akan lupa. Kena buat balik. Okey. Aidil macam mana Aidil? Aidil ingat tak? Ke lupa juga Aidil? Ke lupa juga? Asri ingat lagi tak Asri? Ke Asri pun lupa juga? Iman ingat? Asyik dah lupa dah. Aidil ingat? Okey Aidil. Okey Aidil nak bagi cadangan Aidil. Macam nak buat Aidil? Ingat sikit-sikit. Kalau macam ni macam nak buat Aidil? Apa cadangan yang ada? Kita nak selesaikan masalah ni. Ada siapa-siapa yang boleh jaga cadangan? Kena tambah semua nombor. ID kata 1 tolak 6 bagi 2. Yang itu untuk, itu ID punya tu betul, tapi itu untuk cari yang dalam ID. ID punya tu betul, tapi nak cari yang dalam. Sekarang ni yang luar. Okey, untuk yang luar, ni luar, sudut luaran,
Ni tak ada, buat sendiri. Sudut luaran ni, ni pun tak ada ni. S, buat sendiri. Sudut luaran dia, kalau kita tambah semua sudut luaran dia sama dengan apa? Siapa ingat? Sudut luaran dia. Tambah semua mesti sama dengan 360 untuk sudut luaran. Betul, Iman? Kalau sudut dalaman tu pakai yang ideal punya. Jadi kat sini kan mana yang belum ada lagi? Contohnya zoom sikit. Yang belum ada ni kita kena masukkan dululah. Okey, agak-agaknya berapakah dekat sini? Garis lurus 180 tolak dengan 108. Dapat berapa? 72. Okey, yang ini pun sama. Satu yang dekat S ni 180 tolak 126. Dapat berapa? Dapat 29. Eh, 29 pula. 54. Kan, betul? Okey, jadi kita tambahlah semua sekali tu. 60 tambah dengan 3X tambah dengan 2X tambah dengan 54 tambah dengan 29 tambah dengan 72. Jumlahnya mesti 360. Okey, boleh. Okey, mana-mana nombor yang kita tambah dulu. Tapi X dengan X ni kita selesaikan dulu. 3 tambah 2, 5X. Selebihnya nombor ni tambahlah 60 tambah 54, 29, 72. Berapa dapat? 215. Okey. Dah, cuba cari X sekarang. Berapakah nilai X-nya? Asyik dapat 29 dia. Okey, jom kita pindahkan 215 sebagai tolak. Tinggal 5X. So, 360 tolak 215 kita akan dapat 145. So, 5 ni dia darab pindah jadi bahagi. Therefore, X sama dengan Asyik cakap 29. Betul, Asyik. Ada ke 29? Ada. Macam tu lah pentingnya kita buat latihan akhir tahun ya, format dia. Kalau kita buat satu set ni tak mampu lagi. Kita kena buat sekurang-kurangnya 3 set soalan. Jadi lepas habis set ni kan kita kena buat lagi sampai 3 sekurang-kurangnya. Jadi barulah kita biasa. Lagi banyak lagi baguslah. Okey, dah. Boleh cikgu move ke? Boleh cikgu move, nak tanya apa-apa tak? So far so good. Boleh terima. Cikgu move lagi ya. Okey, cikgu move lagi. Okey, nombor 8. Okey, nombor 8 ni. Nombor 8. Rajak 4 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejari 12. Okey. Hitung luas sektor minor. Minor tu apa? Minor ni yang kecil. Ni sektor minor, yang ini sektor major. Jadi minor tu kecil, major tu besar. Dia nak suruh cari luas sektor minor. Okey, ni macam baru belajar juga ni. Okey, macam mana ni? Siapa ingat nak cari sektor, apakah formulanya?
Okey, sebelum tu kita bincang balik. Luas bulatan berapa guys? Luas satu bulatan. Formulanya apa? Apa formulanya? Luas satu bulatan? Nak cari luas bulatan. Apa formulanya? Formulanya adalah pi j kuasa 2. Okay, ingat lagi? Ingat kan? Okay. Kalau nak cari sebahagian sahaja, kita kena guna formula pi j kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Inilah kena pakai. Okey, pi kita berapa? Dia bagi kat sini. Kita punya pi adalah 3.142. Okey. So, darab dengan J. J kita berapa? J kita 12. Kuasa 2. Darab. Sudut kita adalah 80. Bagi 360. Okey, Asyik macam mana Asyik? Ingat lagi tak ini? Cuba guna kalkulator. Berapa dapat? Dapat A jawapannya? 100.54. Ya Asyik, betul? Okey, betul lah Asyik. Okey. Nak cari luas sektor. Kena pakailah luas bulatan. Ini pun kita dah pernah belajar dulu. Lama tak buat, kita lupa. Okey, nombor 9. Bentangan manakah yang betul bagi piramid? Piramid dia C ke Asyik? Piramid. Betul ke Asyik piramid macam tu? Kalau C ni jadi macam mana? Kalau kita lipat dia akan jadi macam tu Asyik. Betul ke piramid macam ni? Terbalik. Terbalik. Jadi mana betul? A. A ni betul. Okey, soalan macam tu lah yang laju sikit nak jawab pun. Okey, ini soalan yang ke-10. Ya Asyik, nak tanya apa Asyik? Ada persoalan 9. 9A ni A. 9A. Okey. 9A Okey, nombor 10. Okey, 10 panjang sikit soalannya. Kalau soalan macam ni pun cikgu cadangkan korang skip. Panjang nak baca ni. Nak baca panjang satu, nak faham satu. Macam mana dapat A? Allahu Akbar. Asyik tanya pula macam mana dapat A. Ini kan segitiga. Jadi kalau titik tengah ni, cuba kita turunkan dia. Lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Dapatlah tapak dia. Ni tapak dia ni. Ni tapak dia. Okey Asyik, boleh? Okey, boleh. Kita kena lipat lah dia. Bentangan ni sesuatu yang kena lipat. Okey, next. Kalau dapat soalan macam tadi, salah sayang lah kan.
Okay, now. Nombor 10. Okay. Dia kata menunjukkan sebuah baldi air dan sebuah bekas berbentuk silinder. Ini baldi, ini bekas. Tinggi baldi air bekas itu masing-masing 18. Tinggi baldi air dan bekas. Ini 18. Ini 13. Okey, soalannya. Jika 80% dari baldi itu diisi dengan air, hitung bilangan bekas yang dapat diisi penuh dengan air itu. Okey. Okey, mula-mula kita kena cari dulu luas isi padu silinder. Kita kena cari dulu isi padu silinder. So, formula isi padu macam mana? Siapa ingat formula isi padu untuk silinder? Yang ini nanti kita kena tengok dekat depan lah, ada dia bagi formula. Formula silinder? Formula silinder adalah pi J kuasa 2 darab tinggi. Tu formula silinder. Jadi kat sini kita punya pi 3.14. Kita punya J 11. Ni diameter kan. Jadi separuh 11. Darab tinggi kita adalah 18. Okey, cuba kira. Berapa dapat? Berapa dapat? Dah tak ingat kan? Itulah. Kita lama dah tinggal. Okey, berapa kat isi padu air? Kita akan dapat apa tu? 6, 8, 3, 8.92. Okey. Itu isi padu air lah. Dalam baldi. Kemudian isi padu air ni akan dituang dalam bekas sebanyak 80%. Okey, oleh itu isi padunya tadi 6838.92 kita darablah dengan 80%. Berapa dapat? Barulah betul. Panjang soalan ni kan? Soalan ni panjang. Jadi kalau kita rasa macam faham tak faham soalannya, kita tinggal. Tapi yang ni juga explain lah juga. Dapat apa Syed? 5, 4, 7, 1.136. Okey Syed. Terima kasih Syed. Okey, 80% dapat yang ini. Okey, sekarang ni kita nak tahu satu bekas ni berapa kita boleh isi. Berapa kita boleh isi. Sekarang ni kita kena kira yang bekas ni pula. Bekas ni belum kira lagi ni. Dia punya isi padu dia. Jadi untuk bekas ni 3.14 darab diameternya 3.5. Tak nampak. 3.5 tak nampak ya. 3.5 kuasa 2 darab 13. Berapakah isi padu dia? Isi padu bekas yang kecil.
kita akan dapat apa? Kita akan dapat 545. Okey, untuk bekas yang kecil. Jadi dia nak berapa bekas kita dapat. Oleh itu, kita bahagilah dengan ini. 500.04. Dah bagi berapa bekas kita dapat. Kita akan dapat 10.94. Okey, jadi berapa bekas kita dapat? 10.94. Okey, soalannya dia nak bilangan bekas yang dapat diisi dengan penuh. Dia nak dengan penuh. Penuh. Jadi kalau 10.9 yang penuh hanya 10 saja. 10 saja penuh. Janganlah kita bunda jadi 11 ya. Sebab 0.49 tu tak penuh. Jadi jangan ambil 11. Kita ambil 10 saja sebab dia nak yang penuh saja. Okey, boleh. Okey, macam tu. Jadi cikgu ulang. Kalau rasa soalan tu susah nak faham, kita tinggal dulu. Buat kemudian. Nanti rugi masa kita. Okey, cikgu move lagi. Nak salin apa tak? Dah, nak salin dah? Dah siap dah? Boleh ya, cikgu move lagi. Okey, seterusnya nombor 11. Cari titik V terbaca di atas. Menunjukkan dua garisan lurus PQ dan RS. V ialah titik tengah bagi garisan RS. RS, V ni duduk tengah-tengah. So, untuk koordinat yang tak tahu, kita letak dia sebagai XY. Okey. Alamak, asyik pula. Okey, soalan nombor 10 jawapannya adalah A, asyik. Boleh asyik Okey. Nombor 11, cuba selesaikan. Kita nak cari titik tengah koordinat. Macam mana nak cari titik koordinat, guys? Cuba cari, mulakan. Okey, macam mana nak cari titik tengah? Dah lupa dah. Titik tengah. Okey, titik tengah kita akan ambil
X tambah dengan X bahagi 2. X negatif 4, X satu lagi 6, tambah bagi 2. Okey. Itu untuk X. Okey, untuk Y, Y tambah Y bahagi 2. 1 tambah 7 bahagi 2. Okey, boleh? Jadi X ni untuk X, manakala Y ni untuk Y. Guna kalkulator. Tolak 4 tambah 6 bahagi 2. Kita akan dapat 1. Okey, yang kedua, 1 tambah 7 bahagi 2. Dapat 4. Jadi, titik tengah kita sebenarnya adalah 1, 4. Tengoklah jawapan kita ada tak 1, 4. Okey, ada C. Okey, koordinat. Jadi kita terpaksalah kena mengerah otak sikit ya. Ingat topik-topik lama. Tapi masih ingat kan? Bila cikgu explain tu korang ingat. Cuma mula-mula nak start tu lupa kejap. Okey, nombor 12. Okey, rajah 7 menunjukkan satu graf bagi satu fungsi. Berdasarkan graf, tentukan jenis hubungan bagi fungsi tersebut. Okey, kalau nak sebut hubungan ni, kita kena buat bulatan. Bulatan macam ni. Okey, bulatan pertama adalah X, bulatan kedua adalah Y. Okey, boleh? Okey. So, apakah X-nya? Tengok. X-nya sini. Tengok yang senang. Contohnya yang bulat ni. Ini X-nya 1. Y-nya 0. Boleh? Cuba tengok sini pula. Sini X-nya 0. Okey, sana pula X-nya 0. Y-nya negatif 2. Negatif 2 atas lah sikit. Okey, tengok lagi. Ini. Itu X-nya negatif 1. Y-nya 0. Sini lagi. Situ X-nya negatif 2. Y-nya 0. Nampak tak? Okey, ini nampak tak? Ini banyak. Ini 1. Okey, boleh? Boleh terima? Jadi hubungannya banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Ini kena buat bulat macam ni lah. Korang kena buat X dan Y. Supaya nampak hubungan dia. Okey, boleh Jadi senang kita ambil dekat titik-titik yang bersilang ni aja. Okey, dah. Nak salin muka boleh salin. Banyak kepada 1. Okey, dah ke? Kita nak buat satu lagi soalan. Kita nak buat satu lagi soalan. Soalan yang ke-13. Soalan terakhir kita.
Soalan 13, soalan terakhir. Okey, sebuah kereta dan sebuah van bergerak dari bandar K ke bandar H. So, daripada bandar K ke bandar H. Kita kena buatlah sikit gambar rajah dia. Supaya nampak. Macam tu. Laju dan pecutan. Betul Asyik. Okey, lepas tu pada waktu yang sama, laju purata van dan kereta masing-masing. Ada dua. Satu kita ada kereta. Satu lagi kita ada van. Okey, kereta ni lajunya adalah 110. Van ni lajunya 90. Dia beri jarak di antara K dan H adalah 260. Jarak diberikan. Jarak diberikan. Okey, berapakah jarak dalam km antara kereta dengan van itu selepas bergerak selama 45 minit? Okey. Now, macam mana kita nak buat ni? Okey. Kita nak buat macam mana ni? Okey, untuk pengetahuan korang, kita senaraikan macam ni supaya nampak sikit. Kita akan buat kereta. Kita akan buat van. Okey. Yang pertama, kereta ada laju. Okey, laju ada kereta. Laju kereta 110. Jarak dia 246. Okey, van pun sama. Van ada laju iaitu 90. Jarak dia sama. Jaraknya 246. Okey, yang tak ada masa. Okey, masa untuk van tak ada. Masa untuk kereta pun tak ada. Soalannya, berapakah jarak dalam km kereta van itu selepas bergerak 45 minit? Dekat sini dia cakap dia bergerak selepas 45 minit. Okey. Dia nak jarak dia. Okey, jom. Jadi kat sini kan, kita kena kira lah satu-satu. Ni susah sikit lah kena bahagi. Jadi, untuk yang kereta ni kita ambil formula laju apa? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, soalan kat sini, dia minta berapa jarak. Jadi, dia nak cari jarak. Oleh itu, kita darablah laju dengan masa. Jadi, laju darab masa sama dengan jarak. Macam tu lah. So, laju kereta 110. Masanya dia bagi 45 minit. Okey, letak kat sini. Masa kita 45 minit. Okey. 40 minit. Tapi 45 minit ni kita kena jadikan dia jam ya. Bahagi dengan 60 lah sebab nak jadikan dia jam. So, darab dengan masa 45 bahagi dengan 60. So, berapakah jarak dia dapat? Masa dia dah bagi dah, Aziz. Masa dah bagi dah. Berapa jarak dah Asyik dapat untuk kereta ni? Lapan 82.5 kilometer. Betul tak? Okey. Betul ya? Okey, ini pun sama ya. Van pun sama. Okey, van pun sama. Kita buat macam ni jugalah. Laju darab masa
sama dengan jarak. So, laju ni 90. Masa kita 45 minit, jadikan dah jam, bahagi dengan 60. Berapa dapat? Dapat 67.5. Okey, soalannya nak beza dua ni. Jadi kita tolaklah 82.5 tolak dengan 67.5. Soalannya panjang sangat. Tak berbaloi nak jawab. Berapa Asyik dah tolak? Dapat apa Asyik? D 15. Soalan macam ni pun tak berbaloi nak jawab. Bukan tak berbaloi apa? Tak berbaloi dengan masa. Jadi kita kena pandai lah Asyik ya. Asyik kena pandai lah bila tengok soalan. Jadi kalau soalannya macam banyak sangat maklumat, banyak sangat pengiraan, kita boleh agak dah. D ya? Okey, sorry. Jadi kita dah boleh agak dah soalan ni panjang ke tak, kita tinggal dulu. Buat soalan lain yang boleh kita buat. Banyak lagi soalannya. Kita ada soalan ABC. Kita juga ada soalan section B. Soalan section B kita ada macam ni. Jadi kita boleh buat section B dulu. Kalau rasa soalan ABC tu tak boleh buat, kita boleh buat section B. Macam ni, section B tak ada ABC. Ini senang juga ni, boleh sesuaikan. Faham tak guys? Jadi tak semestinya kita buat soalan ABC saja. Ya, Asyik, soalan final ni memang banyak. Ya, banyak sangat. Soalan ABC 20 soalan. ABC ni korang akan jawab nanti sampai 20 soalan. Sebab itu kita kena jawab pantas lah. Maksudnya pantas dengan betul. Soalan SPM banyak. Soalan SPM pun banyak Asyik. Soalan SPM lagi banyak. Soalan SPM ada 2 paper. Paper 1, paper 2. Kalau macam form 2 ni satu paper je. Cuma digabung. Okey. Sebab itu pengurusan masa sangat penting. Apa-apa soalan yang kita nampak awal-awal dah panjang, macam perlukan masa, tinggal dulu. Ingat pesan cikgu tu, tinggal dulu. Buat soalan yang mudah, bukan mudah maksudnya yang simple lah. Macam soalan ni simple, ini simple, faham tak? Jadi sebenarnya kita boleh jawab soalan yang bahagian B dahulu. Jadi yang atas ni kan, tengok macam panjang sikit, tinggal dululah. Buat mana boleh buat. Lepas tu nanti dah siap, datang balik soalan ABC. Boleh faham ya? Kalau tak nanti, masa tak cukup. Masa memang sentiasa tak cukup. Jadi korang kena pandai-pandai lah. Masa 2 jam ni memang tak cukup guys. Tak cukup sangat-sangat. Boleh Asyik? Jadi sebab itulah cikgu nak biasakan dulu ni. Jadi kalau rasa macam paper 1 tak boleh buat yang bahagian 2 dulu. Mana yang rasa boleh buat dulu. Yang tak boleh buat tinggal, datang balik. Jadi kita akan dapat markah pada soalan yang kita mampu buat. Jadi kebanyakannya yang cikgu perasan, pelajar nanti sampai kat sini kan. Dia fikir banyak kat sini masa dia. Dah 30 minit kat sini. Kan rugi 30 minit ni. Tak berbaloi dengan satu soalan. Dapat satu markah je. Okey, boleh faham tak maksud cikgu? Jadi tak semestinya semua soalan tu kita buat. Yang pasti kita kena buat soalan yang kita boleh buat. Boleh Asyik? Barulah boleh skor 70 ke atas. Okey? Tapi untuk perbincangan ni, cikgu akan bincang semualah. Cikgu tak boleh tinggal. Tapi korang lupa pula kan, cikgu kena bincang. Cuma awak sendiri nanti akan datang, buat mana yang kita rasa faham dulu. Macam tu. So, okey lah guys. So, ini kita sambung minggu depan ya. Kita sambung dalam soalan yang ke-14. Jadi cikgu nak mulakan awal lah. Okey guys, terima kasih hadir hari ni. Semua Aidil, okey Aidil. Terima kasih Aidil. Ada hari ni. Okey Asyik. Moga dapat manfaat. Okey Alex Bye, terima kasih. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Okay,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Okey, Iman.